Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari Ijazah Jana Muda Pengajian Islam Syariah. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan Administration of Islamic Law Malaysia SYI 20703 berkenaan kes review Ainun binti Abdul Aziz lawan Roslan bin Abdul Rashid di bawah pensyarah Dr. Syed Muhammad Azmi. Saya Nur Aqilah binti Muhammad Kazli 056659. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kes ini ialah Ainun binti Abdul Aziz lawan Roslan bin Abdul Rashid di mana Ainun merupakan plaintiff dan Roslan merupakan defendant. Jenis kesalahan yang dilakukan di dalam kes ini ialah kesalahan mal. Antara kesalahan mal yang dilakukan di dalam kes ini ialah defendant tidak memberi nafkah kepada plaintiff. Selain itu, dalam kes ini juga, defendant tidak langsung menanggung kos perubatan plaintiff semasa plaintiff sakit. Seterusnya, tiada giliran bermalam yang tetap di antara plaintiff dan isteri pertama defendant. Sepanjang tempoh perkahwinan antara plaintiff dan defendant yang berusia kurang dari 1 tahun, defendant hanya pulang ke rumah plaintiff sebanyak 19 hari. Seterusnya, seksi yang terlibat bagi kes ini merangkumi 3 enakmen iaitu enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor nombor 4 tahun 1984, enakmen Keterangan Selangor 1996 dan enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1989. Bagi enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, antara seksi yang terlibat ialah seksi 56, seksi 691, seksi 61 dan seksi 651. Manakala bagi enakmen Keterangan Selangor, seksyen yang terlibat ialah seksyen 2, seksyen 74, seksyen 836 dan seksyen 853. Bagi enakmen yang terakhir iaitu enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1989, seksyen yang terlibat ialah seksyen 422 dan seksyen 432. Hukuman yang diputuskan bagi kes ini ialah mahkamah memutuskan untuk meluluskan permohonan plaintiff dan memfardukan defendant untuk membayar nafkah iddah kepada plaintiff sebanyak RM400 sebulan selama 3 bulan di mana jumlah keseluruhannya ialah sebanyak RM1,200. Defendant juga difardukan untuk membayar mut'ah sebanyak RM3,000 kepada plaintiff setelah mahkamah berpuas hati dan mengambil kira segala kenyataan dan keterangan daripada kedua-dua belah pihak serta mengikut hukum syarak Islam bagi menentukan hak dan kadar mut'ah bagi kes ini. Seterusnya, bidang kuasa mahkamah. Kes ini diperdengarkan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat dan dihakimi oleh Muhammad Zakian Din. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah diperuntukkan di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 di bawah seksyen 62.1 yang menyatakan sesuatu mahkamah rendah syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh negeri Selangor dan diketuai oleh seorang hakim mahkamah rendah. Bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes ini ialah Mahkamah Rendah Syariah berbidang kuasa mendengar serta memutuskan sesuatu permohonan berdasarkan kuasa yang diberi oleh enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor nombor 2 tahun 1989 seksyen 43 2B. Manakala Mahkamah Tinggi berbidang kuasa untuk mendengar serta memutuskan sesuatu permohonan berdasarkan kuasa yang diberi oleh enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor nombor 2 tahun 1989 seksyen 42 2B. Seterusnya, enakmen yang dirujuk. Terdapat 5 enakmen yang dirujuk bagi kes ini iaitu enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984, enakmen Keterangan Islam Selangor 1996, enakmen Keterangan Syariah Selangor 1996, enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1989 dan enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor nombor 2 tahun 1989. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung pembentangan kumpulan kami. Saya Nur Syairah binti Ahmad Aswad, nombor matrik 055915. Saya akan membentangkan tentang kes-kes yang dirujuk. Di dalam analisis kes kami, terdapat 14 kes terdahulu yang telah dirujuk oleh pihak mahkamah. Antaranya adalah Faridah binti Sulaiman lawan Muhammad Noh bin Uthman, Ismail lawan Rosiah, Jinah lawan Abdul Aziz, Norbi lawan Ahmad Sanusi, Nur Aini binti Rashid lawan Hamzah bin Zainuddin, Nurizal lawan Halim Azman dan ada lagi beberapa kes yang telah dinyatakan dalam slide pembentangan kumpulan kami. Dan kes-kes ini dirujuk berdasarkan 4 aspek, antaranya adalah untuk menentukan kedudukan hak mut'ah, prinsip penentuan kadar, faktor penentuan mut'ah dan pembuktian plaintiff dalam kes mut'ah. Seterusnya kita masuk ke elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Di dalam kes kami terdapat 2 elemen kesalahan yang utama adalah melibatkan mut'ah dan nafkah iddah. Di dalam perihal mut'ah telah berbangkitnya isu-isu sama ada adakah plaintiff berhak untuk mendapat mut'ah, sama ada penilaian hak mut'ah pada tarikh penceraian atau pada tarikh permohonan ditentukan, dan plaintiff perlu melakukan pembuktian kepada mahkamah bahawa defender merupakan seorang yang berkemampuan.
Dan plaintiff ni telah diceraikan secara takdik dengan talak satu, dan plaintiff juga pernah membuat aduan di Pejabat Agama Tentera disebabkan oleh sikap defendant yang tidak bertanggungjawab, di mana tidak ada jadual giliran antara plaintiff dengan isteri pertama defendant. Dan kes ini dibicarakan di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 di bawah Seksyen 56. Dan elemen kesalahan yang kedua adalah melibatkan nafkah edah, dan isu-isu yang berbangkit dalam nafkah edah ini adalah defendant telah mendakwa plaintiff merupakan seorang yang nusyus kerana ingkar ke arahan defendant supaya tidak datang ke kem yang telah menyebabkan talak taklik berlaku. Tetapi pada akhirnya pihak mahkamah berpuas hati dan memutuskan bahawa bahawa plaintiff bukan seorang yang nusyus, dan tentang perbelanjaan perubatan termasuk dalam nafkah wajib ataupun tidak, dan plaintiff ini telah menuntut nafkah edah sebanyak 1,500 selama edah tetapi tidak diluluskan oleh mahkamah atas sebab taraf kemampuan defendant, dan perkara ini dibicarakan di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 di bawah Seksyen 591, Seksyen 61 dan Seksyen 651 serta Seksyen 59(1). Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada elemen-elemen pentadbiran Undang-Undang Islam. Dalam kes ini kami menggunakan enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor nombor 2 1989, di mana telah melibatkan dua seksyen, iaitu Seksyen 43(2)(B) dan Seksyen 42(2)(B). Seksyen 43(2)(B) ialah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah yang berbidang kuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dalam prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah dibenarkan mendengar dan memutuskannya dalam mana jumlah atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM100,000 atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang. Manakala Seksyen 42(2)(B) bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berkaitan dengan Seksyen 1 dan 2 dalam kes ini, iaitu pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembatalan perkahwinan fasakh dan perpisahan farah. Dan sub perenggan 2 adalah sebarang pelupusan atau tuntutan kepada harta yang wujud daripada perkara-perkara yang disebut dalam sub perenggan 1. Saya Nurul Ashikin binti Azlan, nombor matrik 056438. Jadi saya akan menyambung pembentangan iaitu hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Pendakwa bagi kes ini adalah Ainun binti Abdul Aziz dan pihak tertuduh iaitu Raslan bin Abdul Rashid. Hujah pendakwa. Yang pertama, plaintiff menuntut bayaran mut'ah sebanyak RM30,000. Plaintiff mendakwa bahawa defendant pernah membuat bayaran sebanyak RM1,000 kepadanya, tetapi bayaran itu adalah melibatkan hutang antara mereka dan bukanlah pembayaran mut'ah. Seterusnya yang kedua, plaintiff mendakwa bahawa defendant mempunyai pendapatan lain selain daripada gaji bulanan. Dan yang ketiga, plaintiff juga menuntut bayaran nafkah edah sebanyak RM500 sebulan dan jumlah terkumpul sebanyak RM1,500 selama 3 bulan. Plaintiff menuntut bayaran nafkah edah sebanyak itu kerana defendant mempunyai nafkah tertunggak terhadap dirinya yang mana plaintiff terpaksa menanggung sendiri kos perubatannya. Bagi hujah pihak tertuduh pula, yang pertama, defendant menafikan fakta-fakta yang dikemukakan oleh plaintiff di dalam penyata tuntutannya, yang mana plaintiff telah mendakwa bahawa defendant mempunyai pendapatan lain selain daripada gaji bulanannya. Yang kedua, defendant menyatakan keinginannya untuk membayar RM3,000 sebagai pembayaran mut'ah kepada plaintiff. Dan yang ketiga, defendant menyatakan agar mahkamah memerintahkan nafkah edah yang dipohon oleh plaintiff hanyalah sebanyak RM300 sebulan dan jumlah terkumpul sebanyak RM900 selama 3 bulan. Dan yang terakhir, defendant juga mendakwa bahawa plaintiff dikira nusyus kerana telah melanggar arahan defendant supaya tidak hadir ke kem tentera yang menyebabkan lafaz taklik telah berlaku. Seterusnya, alasan penghakiman. Yang pertama iaitu berkenaan dengan kadar mut'ah yang layak diperoleh oleh plaintiff. Kadar mut'ah yang layak diperoleh oleh plaintiff mengambil kira status kaya, miskin, susah atau senang seorang bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isterinya. Dalam kes ini, plaintiff ada mendakwa bahawa defendant tidak mampu untuk membuat bayaran sebanyak RM2,500 sebulan kerana gaji defendant hanyalah sebanyak RM1,500 sebulan. Defendant juga telah memberikan penerangannya dan juga melampirkan dokumen-dokumen sokongan untuk membuktikan bahawa ketidakmampuannya untuk membayar tuntutan yang dituntut oleh plaintiff. Mahkamah telah bersetuju dengan pengakuan defendant. Seterusnya, faktor kedua pula mengambil kira sifat atau perwatakan isteri dan keadaan status keluarga isteri oleh pihak mahkamah dalam menentukan kadar mut'ah yang layak diberikan. Berdasarkan kes ini, tidak dinyatakan dengan jelas mengenai keadaan keluarga plaintiff. Maka, mahkamah beranggapan bahawa keluarga plaintiff adalah seperti kebanyakan keluarga di luar sana yang hidup dalam keadaan sederhana.
Seterusnya, kelayakan plaintiff untuk mendapatkan nafkah iddah dan kadar nafkah iddah yang layak diberikan kepada plaintiff. Plaintiff layak untuk mendapatkan nafkah iddah kerana dalam tempoh iddah, plaintiff tidak dikira sebagai isteri nusyus oleh mana-mana mahkamah. Plaintiff pula beriddah secara iddah raj'iyah dan menguatkan lagi haknya untuk mendapatkan nafkah iddah. Kadar nafkah iddah pula dinilai dengan mengambil kira keperluan-keperluan plaintiff. Memandangkan plaintiff tidak memberikan penerangan yang jelas, mahkamah menentukan kadar nafkah iddah sesuai dengan keperluan-keperluan plaintiff dan juga mengambil kira kemampuan defendant setiap bulan. Slide yang terakhir iaitu hukuman yang dijatuhkan oleh pihak mahkamah. Mahkamah telah meluluskan permohonan plaintiff dan defendant diwajibkan untuk membayar muta'ah kepada plaintiff sebanyak RM3,000 sahaja. Dan mahkamah telah meluluskan nafkah iddah kepada plaintiff sebanyak RM400 sebulan. Jumlah bagi tempoh iddah selama 3 bulan berjumlah RM1,200 sahaja dan mahkamah memfardukan tuntutan pembayaran nafkah iddah ini ke atas defendant. Perbicaraan kes selesai. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami.